Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita Syarah Sahih Bukhari, masih hadis ketiga. Hadis tu kita baca dah panjang, jadi kita baca syarah lalu lah. Sekarang ni saya baca sikit untuk sambungnya kita. Nabi katakanlah tu, sesungguhnya aku benar-benar bimbangkan diriku. Khadijah berkata, tidak, demi Allah, sampai bila pun Allah tidak akan menghinamu. Khadijah katakan Nabi lah kepada Nabi, sesungguhnya engkau selalu menghubungi keluarga, menanggung beban orang-orang susah, mengusahakan sesuatu untuk orang yang tiada perusahaan. Tak ada gapo kerja, gapo buat dah. Tak ada sombong pendat, tahu dah. Melayani tetamu dan membantu orang ketika bencana-bencana alam menimpa. Itu sifat Nabi dah. Melalui sifat-sifat mulia dimiliki oleh Nabi SAW tersebut, Khadijah radhiyallahu anha telah menyedari bahawa orang yang telah menemui baginda SAW di Gua Hira itu tentunya bukan dari kalangan makhluk ghaib yang jahat. Dia orang tuju. Nabi tu SAW tu baik punya sifat dia, takkanlah makhluk ghaib yang jahat nak khianatkan Nabi. Gitulah maksud dia. Kerana makhluk-makhluk ghaib yang jahat hanya akan mendampingi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat keji, atau mengamalkan amalan-amalan pemujaan yang kotor seperti ahli sihir, tukar tenung, pawan dan sebagainya. So Nabi kena ingat, itu asal dia orang baik, tidaklah siapa mudah Allah jadikan orang ikhlas kepada Allah ni. Allah payah setan iblis nak tipu dah. Jadi setan pun royak kecuali orang yang ikhlas ni, ilal mukhlisun, kecuali orang ikhlas ni. Tapi masalahnya ada unsur, kadang-kadang belajar tasawuf untuk bersihkan hati, untuk ikhlas. Tapi ada unsur selawat, rekod bid'ah ke gapo, yang ada fadilat, dia sebut fadilat tentu. Dan kadang-kadang amalan daripada kitab-kitab majmuk syarah, kitab-kitab dia ada unsur-unsur sihir dah. Kitab Kashful gapo kata kitab dah. Kitab sihir ni. Jadi dikatakan ilmu martabat tinggi di kalangan tasawuf, tapi sebenarnya ada ilmu sihir. Jadi waktu dia berasa tidak baik, sebenarnya tidak baik orang macam tu dah, yang mengamalkan sebenarnya ilmu sihir dah. Bahkan Ibn Arabi dia dikatakan ketua kedua lah, ketua pertama tu Syekh Abdul Qadir Jilani. Lepas tu Ibn Arabi lah kata tak, Sayyidul Awliya kau gapo ikutlah nak sufi ataupun wali tahap tinggi dah. Tapi masalah dia kata boleh belajar sihir dah. Jadi keramat dia tu sebenarnya berpunca daripada ilmu sihir. Tu tak sih gitu dah. Tu nanti peset dia kau dah. Tu yang banyak tegur-tegur tarekat tertentu tu. Banyak yang qazah yang berupa dia sebenarnya berasa nabi macam jumpa dia, sebenarnya bukan nabi tapi jin atau iblis yang menipu orang-orang yang mengamalkan bid'ah dan mengamalkan ilmu sihir dah. Tak apalah. Sebaliknya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah sifat-sifat terpuji ajaran para Nabi. Bersih, suci bersih, tidak ada unsur bid'ah ke apa dah. Dan para Nabi SAW, Nabi SAW pula hanya didampingi malaikat terpilih sahaja, terutamanya malaikat mulhim yang memberi ilham yang baik. Kalau juga insya-Allah Allah SWT akan beri ilham yang baik. Bukan syaitan iblis yang beri ilham, tapi Allah ataupun malaikat-malaikat yang beri ilham yang baik dah. Seterusnya, Khadijah pun membawa Nabi SAW pergi kepada Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Ini sepupu Khadijah. Abdul Uzza dia juga lah. Hamba kepada Uzza berhala dia. Tapi tak boleh nama dia, keturunan dia. Nak nama dia dah. Waraqah telah menganut agama Nasrani di masa jahiliah. Walaupun tak nenek dia bukanlah keturunan orang Kristian lah. Tapi dia masuk masa jahiliah tu, masuk agama Nasrani lah. Untuk mendapatkan sokongan daripada seseorang yang sangat dipercayai, Khadijah radhiyallahu anha lantas membawa Nabi SAW pergi berjumpa dengan sepupunya Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Kristian yang sangat alim pada ketika itu. Sungguh sana. Asalnya dia ni Kristian, dia ada dua aliran besar dah. Kalau kita baca sebenarnya ada aliran yang syirik tu dah. Trinity dah, ada aliran yang menentang Trinity. Jadi Waraqah bin Nawfal ni bukan hak Trinity dah, menentang Trinity dah. Cuma ditindah merata gekok silah, ditindah oleh kerajaan Rom yang dikuasai oleh Christian Trinity dah.
Sebelum ini telah pun dibincangkan bahawa tidak semua penduduk Mekah yang hidup sezaman dengan Nabi SAW adalah penyembah berhala. Tidak semua lah. Ada tak semua berhala lah. Inilah contoh Waraqah bin Nawfal. Terdapat sebilangan kecil dari kalangan mereka yang masih berpegang dengan sakibaki ajaran Hanif. Sakibaki ajaran Nabi Ismail itu lah, ada lagi sikit-sikit. Atau agama Nabi Ibrahim AS lah. Ada juga di kalangan mereka yang mencari-cari agama lain selain seperti Yahudi dan ada Kristian. Tengok teruk sangat ada agama di Kaabah juga tapi syirik tu berhala 360 buah supana Hindu Buddha karut dah. Jadi banyaklah orang-orang, bukan banyaklah, ada di kalangan orang Arab ni cari agama lain, tak betul dah agama rosak dah agama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ni oleh golongan pokok bid'ah, golongan kaum syirikin. Termasuklah Zaid bin Ammar bin Nufail. Zaid bin Ammar bin Nufail yang akhirnya mengikuti sakibaki ajaran Nabi Ibrahim, dan Waraqah bin Nawfal yang akhirnya memilih agama Kristian sebagai pegangan hidupnya. Jadi dua orang suhu ni kalau boleh ingat nama Zaid bin Ammar bin Nufail, selagi Waraqah bin Nawfal. Jadi orang ni pilih agar pegangan hidupnya agama hak lebih baik dah. Agama Hanif, agama Islam yang dibawa Nabi Ibrahim AS, walaupun telah banyak diselewengkan oleh penganutnya, tok guru dia lah, tok alim dia lah. Tetapi sakibaki agama itu masih berjaya dikesan dan diamalkan oleh segolongan orang yang benar-benar ingin menghayatinya. Orang nak kembali kepada asal dah. Yang buat bid'ah-bid'ah ni, siapa kau? Tak buatlah tawaf telanjang ke berhala ke apa perantara tawasul dengan berhala ke berkat berhala tok guru dulu dah. Yang buat dah. Walaupun penyelewengan di dalam kedua-dua agama tersebut telah berakar umbi dengan begitu mendalam lah. Kristian pun banyak susah dah. Bahkan agama Hanif tu pun banyak bid'ah, banyak tokok tambah dalam agama dah. Tapi masih terdapat ramai lagi rahib-rahib dan padri-padri agama tersebut yang menyedari tentang penyelewengan yang berlaku. Ada tutup guru, dia tahu benda ni salah, benda tak betul. Bukan sunnah Nabi Isa pun bukan dah. Jadi banyak penyelewengan bukan sunnah Nabi Ismail bukan. Realiti ini banyak terbukti melalui kenyataan-kenyataan pembesar-pembesar mereka. Antaranya ialah kenyataan Najasyi, Raja Negeri Habsyah. Najasyi Raja Negeri Habsyah ni dia pun ada ilmu dah. Yang beragama Kristian, bila telah membenarkan jawapan Ja'far radhiyallahu anhu. Ja'far ni sepupu Nabi ni, dia jawablah berhujah di depan Raja Najasyi ni bahawa Nabi Isa adalah Islam ni adalah seorang Nabi Allah. Ketika beliau dia bertanya pada Ja'far tentang pandangan ajaran Islam terhadap Nabi Isa AS, jadi jawab Nabi Isa ni Nabi Allah ni, bukan Tuhan. Ini jelas membuktikan bahawa pada masa itu masih terdapat ajaran Kristian yang belum lagi dicemari dan ternoda sepenuhnya dengan ajaran Trinity ya. Ini juga menunjukkan bahawa masih terdapat segolongan ahli kitab yang belum terpesun daripada ajaran Nabi Isa AS yang sebenar di zaman Nabi SAW. Ada lagi lah sikit-sikitnya. Agama Kristian seperti itulah yang ditemui dan dianuti oleh Waraqah bin Nawfal. Jadi mazhab dia bukan mazhab Trinity lah. Kemungkinan besar bukan mazhab Trinity sebab dia boleh hoyak. Al-Quran sendiri turut memperakui golongan ahli kitab seperti ini, di mana ia secara terbuka menghalalkan sembahyang mereka dan membenarkan umat Islam berkahwin dengan wanita-wanita di kalangan mereka. Golongan ahli kitab ini berpegang dengan ajaran-ajaran kitab mereka yang masih belum terusik kandungannya. Antaranya ialah ia menggambarkan dengan jelas rupa para sifat apa yang akan dialami Nabi akhir zaman di peringkat permulaan ia diutuskan dan perjalanan hidupnya seterusnya. Jadi ada dah dalam Taurat, dalam Injil pun ada pasal Nabi Muhammad SAW ni. Ada secara jelas. Yahudi duk pun baca Taurat. Nabi akhir zaman itulah yang mereka nanti-nantikan selama ini. Oleh sebab itulah kenapa orang Yahudi pun pergi ke Madinah ni. Dia tunggu Nabi akhir zaman lah. Tunggu keturunan dia. Nabi akhir zaman tu memang ada dalam kitab dia orang. Cuma dia sapa Nabi Muhammad ni tak sengaku pula. Sebabnya bukan betul-betul keturunan dia, tapi keturunan Nabi Ismail. Bukan keturunan Nabi Yaqub ke apa lah. Bani Israel bukan. Lihat Sahih Bukhari, Kitab Al-Manaqib, hadis Zaid bin Ammar bin Nufail, Fathul Bari jilid 1 muka surat 25. Okey, apakah lepas habis itu dah. Okey, beliau pandai menulis. Waraqah bin Nawfal ni agama Nasrani lah dah. Beliau pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani, bahasa asal, bahasa Yahudi dah. Beliau dapat menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan baik. Jadi bahasa Taurat dan Injil ni bahasa Ibrani. Bukan bahasa Latin, bahasa ada jumpa ni bahasa Latin tu maksudnya ada penyelewengan lah, bukan bahasa asal dah. Terjemah. Okay, apakah bahasa asal kitab Injil, perbahasa dia? Selain merupakan seorang padri yang alim,
Waraqah bin Nawfal juga mempunyai keistimewaan menguasai bahasa Ibrani dengan baik. Dia belajar menguasai bahasa. Kita nak kuasai ilmu agama tu, kena kuasai ilmu asal, agama asal, bahasa asal agama tu dah. Macam kita nak belajar ilmu agama betul-betul nak menguasai, kena menguasai ilmu adat, ilmu bahasa Arab ni, baru kita boleh rujuk, terjemah faham, tak tipu ke ustazah. Ada ustaz-ustaz terjemah salah karut pun kita bakal terima kalau kita tak kerti bahasa Arab. Begitu dah cerita dia. Jadi Waraqah bin Nawfal ni menguasai bahasa Ibrani yang dengan baik, sehingga beliau mampu menulis dan menyalin kitab Injil ke dalam bahasa Ibrani. Melalui hadis ini juga sebahagian ulama menyimpulkan bahawa bahasa asal Injil bukanlah bahasa Ibrani. Ada juga ulama faham bukan bahasa Ibrani sebab ia disalin kepada bahasa Ibrani. Kerana Waraqah telah menerjemahkannya ke dalam bahasa tersebut, dia kata. Sebaliknya bahasa asal Injil adalah bahasa Syriani. Ada ulama kata begitulah. Tetapi sebagai ulama yang lain menyangkal dan tetap berpendapat bahawa bahasa asal Injil adalah bahasa Ibrani. Tapi ada ulama tak setuju dengan pendapat kata bahasa Syriani lah sebagai bahasa Injil asal, tapi tetap menyatakan bahasa Ibrani sebagai bahasa Injil asal. Pendapat kedua ini disandarkan pada riwayat yang sama tetapi melalui saluran yang lain, di mana ia menggantikan perkataan Ibrani dengan Arab. Bukan terjemah daripada bahasa Ibrani ke Syriani ke Ibrani. Ibrani tukar ke terjemah ke Arab. Tu riwayat lain lah. Imam Bukhari sendiri mengemukakannya dalam kitab Tafsir dan kitab At-Ta'bir. Riwayat ni lah, ada dah. Terjemahannya ialah beliau mampu menyalinkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Maksudnya bukan bahasa Ibrani disalin ke bahasa Arab. Mungkin salin tu daripada bahasa Ibrani tukar pada bahasa Arab lah. Hafiz Ibn Hajar menerima kedua-dua riwayat itu sebagai sahih belaka. Dua-dua pun sahih ni. Hak kata Ibrani pun sahih, hak kata bahasa Arab pun sahih. Kerana Waraqah memang mahir dalam kedua-dua bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 125, Umdatul Qari jilid 1 muka 122, Al-Kawakib ad-Darari jilid 1 muka 128. Okey. Ketika itu beliau telah tua lah. Waraqah bin Nawfal telah tua dan buta. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai sepupuku, dengarlah cerita daripada anak saudaramu ini." Waraqah berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak saudaraku, apakah yang engkau lihat, yang engkau alami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan pada Waraqah apa yang dialaminya. Teruslah Waraqah berkata kepadanya, "Itu ialah namus yang Allah telah turunkan kepada Nabi Musa." kepada Musa. Jadi antara bukti penyelewengan golongan Yahudi terhadap ajaran Nabi Musa AS yang asal dia. Bukti ni lah, kita baca lah. Menerusi dialog di antara Waraqah dan Nabi SAW di atas, kita dapati pandangan Waraqah terhadap Jibril atau namus yang bermaksud pemegang rahsia adalah baik. Jadi Waraqah ni puji. Namus ni Jibril lah sebenarnya. Dia ni baik. Sedangkan orang-orang Yahudi, terutamanya penganut-penganut Yahudi, kemudian telah menyelewengkan hakikat ini daripada ajaran Nabi Musa AS yang asal dengan menganggap Jibril sebagai musuh mereka. Jadi Bani Israel ataupun orang Yahudi ni menentang pula membuat cerita-cerita sehingga nampak jahat lah Jibril, dan dia bermusuh dengan Jibril. Allah SWT ada berfirman berhubung dengan perkara ini menerusi dua ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Yang Jibril itu Al-Quran ke dalam hati Nabi lah, dengan izin Allah. Dia mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang turunkan sebelumnya. Jadi, dia bawa bukti Nabi membenarkan Taurat dan Injil dan sebagainya lah. Serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang beriman, tugas Nabi. Siapa yang memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan disiksa oleh Allah. Kerana sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 98. Walaupun mengaku sembah Allah, tapi tolak malaikat Jibril dan Mikail ini telah jadi kafir yang nyata dah. Okey, kata-kata Waraqah dalam bahawa namus ni Jibril ni yang turun kepada Musa juga mengandungi maksud yang tersendiri. Ada maksud yang terperinci lah, ulama faham. Pertama, ia menunjukkan bahawa walaupun beliau seorang penganut agama Kristian,
Tidaklah beliau seorang yang ta'assub kepada anutannya sahaja. Jadi agama Kristian pun kita tengok Nabi Musa ke apa dah. Waraqah menyebut Nabi Musa dengan baik kepada Nabi SAW. Ini bukan sebut Nabi Isa, Nabi Musa dah. Pandangannya yang baik terhadap Nabi Musa adalah kerana agama Kristian sendiri sebenarnya menerima baik ajaran Nabi Musa dan menganggap agama Kristian hanyalah sebagai penyempurna ajaran Nabi Musa sahaja, dan kitab Injil pula tidak bercanggah dengan kitab Taurat. Sebab itu orang Kristian guna Old Testament dan New Testament. Old Testament tu Taurat, New Testament tu Injil lah. Sebaliknya ia merupakan pelengkap kepada kitab Nabi Musa tersebut. Jadi Injil itu pelengkap pada Taurat ataupun New Testament pelengkap pada Old Testament. Tapi banyak dah. Dan itu banyak salah ke apa dah. Yang kedua, dalam riwayat yang menceritakan bahawa Khadijah telah pergi menemui Waraqah bersendirian, dan Waraqah telah berkata kepadanya, namus yang turun kepada Isa. Riwayat lain kata bukan Musa, Isa dah. Tujuan beliau menyebut Nabi Isa kepada Khadijah ialah kerana mengambil kira beliau adalah pengikut Nabi Isa AS. Jadi agama Nasrani ni pengikut Nabi Isa dah. Apabila bertemu dengan Nabi SAW pula, beliau menyebut Nabi Musa pula kerana mengambil kira syariat yang akan dibawa oleh baginda adalah lebih mirip, lebih sama dengan ajaran Nabi Musa berbanding dengan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa tidak lengkap lah, lebih kepada bersih hati gitu dah. Dan tidak ada pemerintah. Tapi sedangkan Nabi Musa ni sampai ada pemerintah. Jadi Nabi ni memang begitu, serupa Nabi Musa lah. Ini kerana ajaran Nabi Isa tidak membenarkan sebarang bentuk kekerasan atau peperangan. Masa dia ni bukan kerajaan dah, tidak merintah Nabi Isa ni. Agama Kristian terlalu menekankan kelembutan dan kehalusan budi. Jadi lembut dan kerah nah. Bila sebelah pipi penganutnya ditampar, ia dianjurkan supaya menyorongkan sebelah lagi pipinya supaya tampar lagi. Siapa hak tu agama Kristian nah. Agama Kristian juga tidak menyarankan perkahwinan kepada penganut-penganutnya yang ingin menghampirkan diri kepada Tuhan, kerana mengambil teladan daripada kehidupan Nabi Isa AS yang tidak pernah berkahwin di sepanjang hayat baginda tu lah, mengikut riwayat hak suhud tu lah. Ada orang buat kajian kata sebenarnya Nabi Isa kahwin tu. Tu pun tak buat juga, moga cerita nama-nama dah. Tapi nak jabuinya. Itulah terkenal dia katakan Nabi Isa tidak kahwin lah. Sebaliknya ajaran Nabi Musa tidak hanya menekankan kelembutan sahaja, tetapi menggabungkannya dengan kekerasan yang lahir dalam bentuk jihad. Nabi Musa pun disuruh jihad dan sebagainya. Malah ajaran Nabi Musa juga tidak hanya menganjurkan amalan yang berkaitan dengan ibadah dan akhirat semata-mata. Ia bahkan lebih menitik beratkan syariat, hukum hakam syariat pelaksanaan lah, yang berkaitan dengan realiti kehidupan manusia. Itu syariat Nabi Musa. Dari sudut ini, itulah ajaran yang akan dibawa Muhammad dilihat Waraqah lebih mirip dengan ajaran Nabi Musa AS. Para ulama bersepakat bahawa namus yang disebut Waraqah itu adalah Jibril AS. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka 126, Umdatul Qari jilid 1 muka 125, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim jilid 1 muka 189, Fathul Bari jilid 1 muka 176 hingga 177, Taqril Bukhari Syarif jilid 1 muka 191. Itu cerita pasal namus kata tentang Nabi Musa lah. Aduhai diriku, kiranya aku ketika engkau mula melancarkan gerakan dakwahmu, masih muda beliau, dia tu orang lah. Aduhai kiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu, hijrah kena isteri lah. Rasulullah SAW bertanya, adakah mereka sampai mengusir daku? Sampai Nabi kena usir ni. Jadi Waraqah menjawab, ya, tiada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa ini, melainkan dia dimusuhi dia. Jadi Nabi ajar tu, dia kena musuhi lah, ajaran Nabi ni. Andai kata hari itu sempat denganku, nescaya akan aku bela engkau dengan sungguh-sungguh. Kalau dia lagi, dia nak bela lah. Kalau dia hidup lagi, takut mati. Tengah jalan, muka tua, bela lah. Waraqah bin Nawfal. Habislah. Jadi, menurut Hafiz Ibn Hajar, Nabi SAW berasa pelik apabila Waraqah berkata, aduhai diriku, kiranya aku ketika itu, ketika engkau mula melancarkan gerakan dakwahmu, masih muda beliau dah. Aduhai kiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Sebabnya ialah selama ini tidak ada pun yang dilakukan oleh beliau yang tidak disenangi kaumnya. Ini tak senang belaka dah. Moga tidak mengajar lagi dah. Tidak dakwah, tidak menyatakan kebenaran lagi dah. Tidak dakwah ajak pada Islam, dia ajak pada Islam kat ramai marahnya. Dengan akhlak mulia yang ada padanya seperti yang telah disebutkan oleh Khadijah itu, adakah kaumnya akan mengusirnya keluar dari tanah tumpah darahnya daripada negeri dia? Kerana adanya akhlak yang mulia dan sifat-sifat itulah, pada Abu Bakar Ibnu Ad-Dughunah berpendapat orang seperti Abu Bakar tidak patut diusir dari tanah airnya. Orang berjasa macam Abu Bakar Ibnu Ad-Dughunah ni.
Ibnu Qudamah kata Abu Bakar ni orang juruh lah. Seperti dia lah tak siapa tahan Nabi pun juruh jugalah. Saya apik Nabi dah. Jadi orang sangat serupa akhlak dengan Nabi dah. Jadi tak patutlah kena kalau halau kena orang-orang yang juruh kan. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka surat 26. Tidak lama kemudian Waraqah pun wafat dan wahyu pun terhenti. Habis ni. Tersebut dalam setengah riwayat sejarah bahawa Waraqah hidup agak lama juga selepas peristiwa tersebut. Beliau dikatakan sempat menyaksikan penyiksaan kaum Quraisy terhadap Bilal bin Rabah radhiyallahu di Mekah. Ketika Bilal diseksa dengan bermacam-macam cara dan beliau hanya mengucapkan ahad-ahad, Waraqah berkata kepada Bilal, teruslah engkau mengucapkan ahad-ahad. Demi Allah, wahai Bilal, kemudian Waraqah menghadap kepada Umayyah bin Khalaf. Dan orang-orang yang menyeksa Bilal dari kalangan Bani Jumah seraya berkata, Ahlifu billah la in qataltumuhu ala hadha la attakhizannahu hananan. Bermasa aku bersumpah dengan nama Allah, jika kamu membunuhnya kerana ini, nescaya akan aku jadikan kuburnya sebagai tempat turunnya rahmat Tuhan. Lihat surah Ibn Ishaq, surah Ibn Hisham. Ni tak tahulah kalau untuk unsur khurafat. Kubur ni buat berkat dan jadi agama Kristian, Yahudi dan agama dulu. Dia banyaklah kubur orang soleh ni jadi tempat ambil berkat ni. Nabi laknat marah ni lah. Walaupun walaupun Kristian pun tak. Dia ada unsur ni tak siapa syirik lagi pun akan membawa kepada syirik apabila mengagungkan kubur. Gitulah. Tetapi riwayat seperti ini tidak boleh dijadikan pegangan dan hujah kerana percanggahannya dengan riwayat Imam Bukhari yang berstatus sahih ini. Jadi hak kata hidup lagi Waraqah ni siapa kau bila kena seksa pun tidak betul, tidak sahih. Hak sahihnya riwayat hak kata sebentar lepas tu meninggal dah. Tidak lama kemudian Waraqah pun wafat. Maksud dalam hadis sahih Bukhari ni sebelum Nabi terima wahyu kedua tu wafat dah. Lama pula berhenti dah wahyu antara kematian Waraqah tu dengan tu dah. Jadi lepas jumpa semetan dengan Waraqah lepas tu mati lalu. Tak mungkin cerita riwayat Ibn Ishaq ni kagaklah saat ni. Jadi sirah Ibn Ishaq dan sirah Ibn Hisham ni gitulah cerita dia. Masalah Ibn Ishaq ni banyak masalahnya. Walaupun ustaz setengah cerita ni dia pakai kitab Jarh wa Ta'dil pada kesimpulan ulama dah. Tidak tengok pada riwayat-riwayat dia. Kalau tengok riwayat-riwayat banyak hak pelik gini lah. Tapi riwayat seperti ini tidak boleh jadikan pegangan dan hujah kerana percanggahannya dengan riwayat Imam Bukhari yang berstatus sahih ini. Apalagi apabila diteliti sumber asalnya, ternyata datangnya daripada perawi-perawi yang dipertikaikan seperti Ibn Ishaq dan lain-lainnya. Pakat marah ke Maulana Asri, tapi banyak kalau nak kritik dah. Maulana Asri ni boleh bawa banyak dah riwayat-riwayat yang pelik daripada Ibn Ishaq. Kerana itulah Ibn Katsir menulis setelah mengemukakan riwayat itu begini. Sesetengah ulama menimbulkan kemusykilan terhadap riwayat ini lantaran Waraqah telah pun meninggal dunia pada masa kedatangan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terhentinya. Jadi lepas wahyu pertama ni, wahyu kedua tu terhenti nama dah. Selepas wahyu pertama dah. Sedangkan orang ramai baru memeluk agama Islam selepas turunnya firman Allah, ya ayyuhal mudaththir. Ni tidak lagi dah. Ni baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq baru dah. Jadi tak masuk Islam ni ayyuhal mudaththir. Barulah dakwah Nabi baru masuk Islam. Bagaimana pula Waraqah boleh lalu dekat Bilal yang sedang diseksa? Bilal ni baru masuk lepas dakwah Nabi ya Mudaththir lepas tu lah dikira dah. Sedangkan dia mati dah Waraqah bin Affan sebelum wahyu kedua dia mati dah. Ya Mudaththir ni wahyu ke berapa dah? Ketiga dah. Lihat surah Ibn Katsir jilid 1 muka surat 492, mungkin yang kedua tapi yang pentingnya lama tu masa antara wahyu pertama dan kedua dah. Ibn Qayyim pula mengatakan riwayat yang dikemukakan oleh Ibn Ishaq itu waham, keliru dan tidak sahih. Andai kata Waraqah masih lagi hidup pada masa itu, tentu sekali beliau akan membela Nabi SAW seperti Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah. Mesti ada cerita dia duduk bela Nabi ni. Tapi tidak tersebut dalam mana-mana riwayat pun beliau sempat membela dan menolong Nabi SAW. Tak sempat. Dia mati lepas wahyu pertama dah. Tak ada lagi wahyu kedua untuk arah berdakwah. Tak ada lagi dah. Lihat Fathul Bari jilid ke-8 muka 701, Kashful Bari jilid 1 muka 417. Kita boleh nampak warna-warna Ibn Ishaq tu dah. Banyak pelik-pelik lah. Wahyu terhenti dah. Sebab terputus kedatangan wahyu buat sementara waktu selepas wahyu pertama. Para ulama telah mengemukakan 3 sebab. Kenapa wahyu terhenti buat sementara waktu selepas turunnya wahyu pertama. Sampai wahyu kedua tu lama juga lah. Sungguh lama lah.
Pertama, supaya hilang rasa takut dan terasa berat menerima wahyu yang pertama dahulu dengan datangnya Jibril secara tiba-tiba. Jadi supaya hilang rasa takut lah. Yang kedua, supaya timbul rasa ingin dan rindu yang kuat dalam hati Nabi SAW untuk mendapatkan ayat-ayat seterusnya ni. Kalau mari seumur ni boring juga ni. Jadi mari tu supaya Nabi rasa rindu sangat mendalam tu barulah siapa wahyu. Setelah baginda SAW mengecapi nikmat wahyu yang pertama dan dapat menghadamkannya, dengan adanya rasa ingin dan rindu yang kuat itu, sedikit sebanyak akan meringankan beban wahyu akan terimanya nanti lepas ni. Yang ketiga, supaya jarak jauh sikit ni antara wahyu pertama kedua ni, supaya makna dan maksud yang tersirat di sebalik wahyu pertama berupa ayat Quran itu sempat ditadabbur, dipahami dan direnungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk lama ni kadang suruh Nabi memikir untuk hayat timbul wahyu pertama dah. Lihat Fathul Bari jilid 12 muka surat 360, Al-Abwab wa Tarajim jilid 1 muka surat 26, Kashful Bari jilid 1 muka surat 418. Tempoh nama mana? Tempoh terputusnya wahyu tidak membabitkan semua bentuk wahyu. Tempoh terputusnya wahyu ataupun fatratul wahyi yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah membabitkan semua bentuk wahyu. Ia hanyalah membabitkan wahyu Al-Quran sahaja. Wahyu ilham gapo Nabi tukar bahasa sendiri itu, lidah Nabi sendiri tu bukan dak. Fatrah berhenti sungguh ni lama sikit tinggal ni. Itu Quran lah saja dah. Bukan wahyu-wahyu lain. Kerana pada waktu itu Nabi SAW tetap menerima wahyu-wahyu dalam bentuk yang lain. Walau bagaimanapun kemanisan Al-Quran yang tiada tolak bandingnya, itulah baginda kecapi membuatkan tempoh tersebut terasa amat lama dalam penantian baginda. Perasaan rindu terhadapnya membuat-buat dalam dada Nabi SAW. Keadaan baginda diriwayatkan seolah-olah tidak keruan lagi dalam menunggu kedatangan wahyu Al-Quran. Seterusnya beliau sering kelihatan mundar-mandir di sana-sini, mari seolah-olah menunggu sesuatu dah. Tempoh terhenti wahyu berupa Al-Quran selepas wahyu pertama dah. Para ulama berbeza pendapat tentang tempoh sebenar. Wahyu Al-Quran yang terhenti itu ada yang berpendapat tempohnya ialah 3 tahun. Ada kata lama 3 tahun dah. Berdasarkan satu riwayat mursal Sya'bi. Tempoh inilah yang diyakini oleh Ibn Ishaq. Ibn Ishaq pilihan ni lah. Riwayat mursal Sya'bi dah 3 tahun. Tapi mursal Sya'bi itu sebenarnya tidak sahih dan ia adalah riwayat mungkar. Masalah tu, mursal Sya'bi ni tak sahih saja, lepas tu mungkar pula dah. Iaitu dia lemah bertentangan dengan yang lebih sahih. Ada juga yang berpendapat tempohnya ialah 2 tahun setengah berpandukan setengah riwayat yang musnad. Ini adalah pendapat As-Suhaili. Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya menukilkan pendapat sesetengah ulama yang mengatakan tempoh itu adalah 2 tahun. Masa menunggu antara wahyu pertama kedua tu 2 tahun. Antara tokoh yang berpendapat sebegitu ialah As-Suyuti. Ada juga berpendapat tempoh itu adalah selama nebula sahaja, tak sampai tahun-tahun nebula dah. Demikianlah dinukilkan oleh Baihaqi. Berdasarkan satu riwayat dhaif daripada Ibn Abbas yang dinukilkan oleh Ibn Sa'ad. Tempoh itu hanya berapa hari saja pula. Ada kata berapa hari, ada hanya boleh ni berapa hari saja dah. Inilah pendapat pilihan Hafiz Ibn Hajar, Mullah Al-Qari dan lain-lainnya. Berapa hari tidak lama lah. Lama tu bukan lama berdoa dah. Lama dari segi terasa lama sebab nanti-nanti lah. Gitulah. Bagi penulis tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan tempoh wahyu kepada Rasulullah itu terhenti yang sahih. Namun pendapat yang paling sesuai terima ialah beberapa hari sahaja kalau terhenti dah. Paling lama pun ia hanyalah sebulan lebih sahaja. Hadis berikut ini insya-Allah dapat dijadikan sebagai sokongan kepada pendapat terakhir tadi. Hak kata tidak lama berapa hari, paling lama pun sebulan lebih. Nabi qala hadatsna, terpayahlah habis itu sanad. Asli saya tak baca dah. Qala hadatsna al-Walid bin Muslim, qala hadatsna al-Auza'i annahu sami'a Yahya bin tahwilah. Wa Waqi' qala hadatsna Ali bin al-Mubarak an Yahya bin Abi Katsir al-Mughna qala sa'altu Aba Salamah ayul Qur'ani an unzila قبل فقال يا أيها المدثر قال يحيى فقلت لأبي سلمة أو اقرأ فقال سألت جابرا أي القرآن أن أنزل قبل فقال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال جابر أحدثكم ما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت بالجوار نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت قال الوليد في حديثه فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء
فأخذتني وجفة شديدة وقال في حديثهما فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Hadis ni bermaksud ni. Bermaksud Abu Salamah dia tanya Yahya bin Abi Katsir. Ayat Quran manakah yang mula-mula turunkan? Jawab Abu Salamah, ya ayyuhal mudaththir. Ni dia kata Abu Salamah. Kata Yahya, bukankah Iqra? Iqra sebenarnya dah dikata ya ayyuhal mudaththir. Kata Abu Salamah, saya pernah bertanya Jabir tentang ayat Al-Quran. Yang manakah yang mula turunkan? Jawab beliau, ya ayyuhal mudaththir. Saya berkata, bukankah Iqra? Kata Jabir, saya hendak cerita kepadamu apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Baginda SAW bersabda, aku pernah berada di Gua Hira untuk beribadat dan bertafakur selama sebulan. Setelah selesai beribadat di gua itu, aku pun turun ke perut lembah. Tiba-tiba aku diseru. Aku memandang ke hadapan, ke belakang, ke kanan dan ke kiriku, tapi tidak kelihatan siapa pun. Aku diseru lagi. Setelah dilihat, tiada siapa pun kelihatan. Kemudian disuruh lagi aku. Dalam hadisnya Walid meriwayatkan, sebaik mengangkat kepalaku, terus aku nampak dia di angkasa sedang duduk di atas singgasana. Terkejut besarlah aku apabila melihatnya. Kedua mereka ini Al-Walid dan Waqi' meriwayatkan hadis tersebut. Apabila sampai kepada Khadijah, aku terus berkata, selimutkanlah daku, selimutkanlah daku. Mereka pun menyemutkan daku dan mencurahkan air ke atasku. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dah. Lepas tu lah kira tak? Lepas balik dah. Gitu dah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ahmad Ibn Hanbal, Abu Ya'la, Abu Aunah dan lain-lain. Ini adalah lafaz riwayat Ahmad. Sedia dimaklumi semua bahawa beberapa ayat di permulaan surah Al-Mudaththir itu ini diturunkan selepas fatratul wahyu. Terhentinya wahyu kepada Nabi SAW, iaitu berapa ketika setelah baginda SAW menerima wahyu pertama. Lihat Fathul Bari jilid 1 muka surat 7, Al-Abwab wa Tarajim jilid 1 muka surat 8, Al-Bidayah wal Nihayah jilid 3 muka surat 17, Risyadus Sari jilid 1 muka surat 94, Ar-Rawdun Unf jilid 1 muka surat 191, Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 1 muka surat 191, Kashful Bari jilid 1 muka surat 18 hingga 40, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 30 hingga 101, Tufatul Qari jilid 1 muka surat 47. Ini kitab-kitab dirujukkan oleh Maulana Asri dah tentang perkara ini. Gitu dah. Jadi itulah tempoh perbincangan tentang tempoh terhenti wahyu. Lepas tu tempoh terputus wahyu tidak membabitkan semua bentuk wahyu dah. Habislah hadis keempat ni kita baca lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika subhanakumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.